Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support dan sentiasa setia dengan Cengkeh Channel. Dalam kesempatan ni, Akak nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Untuk kali ni, Akak nak kongsikan satu kisah pengalaman yang disampaikan oleh salah seorang subscriber Akak. Subscriber yang dimaksudkan tersebut dikenali sebagai Encik Saiful. Apa pengalaman kisah seram yang dialami oleh Encik Saiful? Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan Akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kisah pengalaman ni berlaku pada tahun 2011. Di mana pada masa tu Encik Saiful ni dia baru mendirikan rumah tangga dengan isteri dia lah kan. Jadi dia pun masa tu bekerja di salah satu kilang yang terletak di Rawang, Selangor. Jadi masa tu bila dah berumah tangga, dia pun menyewalah rumah yang berdekatan di kawasan Rawang tersebut. Pada awalnya Encik Saiful menyewa bersama dengan isteri di rumah sewa tersebut, tak ada sebarang masalah. Alhamdulillah. Satu hari Encik Saiful menerima satu panggilan dari isteri dia. Jadi masa tu waktu malam, Encik Saiful ni kan dia kerja kilang dekat kawasan berdekatan. Jadi kerja kilang ni kita faham lah kan, dia ada shift malam, dia ada shift siang. Jadi masa kejadian tu Encik Saiful ni dia kerja shift malam. Jadi bila terima panggilan kecemasan tu, dia rasa susah hati. Dia rasa dia memang diperlukan untuk balik ke rumah dia tau. Jadi dia minta kebenaran dengan bos dia untuk balik sekejap ke rumah. Masa tu dia berulang-alik dari rumah ke tempat kerja dia dengan menaiki motor sahaja. Tapi masa kejadian tu juga hujan turun dengan sangat lebat. Nak atau tak, dia kena pinjam kereta daripada kawan dia ni untuk balik ke rumah. Jadi atas ihsan daripada sahabat dia, dia pun dapatlah kereta untuk balik ke rumah. Nak dijadikan cerita, masa Encik Saiful ni nak start kereta tu, boleh pula kereta tu tak nak hidup. Kebetulan berkali-kali Encik Saiful ni start enjin kereta tu tak nak hidup. Cuba dan cuba lagi. Sampai satu tahap dia rasa macam dah fed up tau nak start enjin kereta tu. Rasa macam nak redah je hujan tu. Naik motor je, janji cepat sampai. Yelah, dengan keadaan panggilan kecemasan, siapa yang tak risau? Isteri pula duduk sorang-sorang kat rumah. Jadi bila kenderaan tu, kereta tu dah boleh start, cepat-cepatlah dia bawa kereta tu balik ke rumah tau. Kan Akak cakap tadi, jarak tempat tinggal dia dengan tempat kerja kilang tu tak jauh mana pun. Jadi bila sampai dekat rumah, kebetulan lagi hujan berhenti. Hujan yang lebat tadi berhenti. Jadi Encik Saiful ni pun turun cepat-cepat, pergi masuk dalam pagar dia, pergi bagi salam dekat rumah dia. Jadi masa tu dia panggil-panggil isteri dia, senyap. Selalunya kalau dia nak balik tu, dia dah balik tu, dah buka pagar tu, isteri dia memang dah buka dah pintu. Tapi kali ni dia pelik tau. Kenapa bagi salam pun isteri dia tak orang kata menyahut tau. Mungkin sahut dari dalam ke dalam hati kita tahu kan. Tapi maksudnya dia tak dengar yang isteri dia tu pergi ke pintu depan untuk sambut dia. Apa yang dah jadi sebenarnya? Masa tu dia nampak dekat tingkap bilik dia, tingkap bilik utama lah kan. Isteri dia memanggil-manggil dia, macam melambai-lambai dekat dia, memanggil-manggil dia.
Dia pun pergi ke tingkap bilik tu. Isteri dia bagi kunci rumah. Isteri dia kata, masuk dulu dalam rumah tapi hati-hati. Yelah, dalam situasi macam ni, dua kemungkinan sebenarnya. Kalau bukan benda yang menyeramkan, satu kemungkinan mungkin juga orang masuk rumah. Jadi memang kena hati-hati. Jadi suami dia ni, Cik Saiful ni buka pintu perlahan, buka tengok kat dalam tu memang lapang. Terutama pula dekat pintu bilik, dekat kawasan bilik dia memang lapang. Masa Cik Saiful ni buka pintu ni, dia maklumkan yang dia memang ada rasa tahu, angin yang kuat lalu keluar daripada pintu rumah. Dia kan duduk dekat pintu rumah. Jadi terasa macam ada laluan, ada angin yang lalu yang kuat yang memang terasa keluar daripada dalam rumah tu tahu. Jadi Cik Saiful ni terus bergegas pergi ke bilik. Masa itulah isteri dia buka pintu bilik. Dia dah tengok isteri dia ni dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Sebab untuk pengetahuan korang, isteri dia ni menerima gangguan ketukan bilik. Bilik yang diketuk dari luar, yang diketuk berulang-ulang kali. Diketuk dengan cara macam bunyi ketukan bilik yang berulang-ulang kali. Apa yang mengetuk dari luar pun, isteri dia terus kunci pintu, memang terus duduk dekat atas katil dia tahu. Menurut kata isteri Encik Saiful ni, masa bunyi ketukan tu, dia bersama dengan seekor kucing. Sebab mereka ni ada membela seekor kucing. Kucing tu buta sebelah mata. Tapi bila ketukan tu bermula je, kucing tu yang sedang elok tidur baring bersama dengan isteri Encik Saiful atas katil ni, tiba-tiba melompat turun daripada katil, menyorok di bawah katil di tempat gelap. Macam tu. Kucing tu dia macam seolah-olah macam nampak sesuatu tau. Jadi isteri Cik Saiful ni memang yakin ada sesuatu yang tak kena dalam rumah tu. Jadi selepas tu mereka berbincang bersama-sama apa yang nak buat. Cik Saiful ni dan isteri dia orang baru dekat situ. Memang tak kenal pun jiran tetangga semua dekat situ, apa ustaz-ustaz semua kat situ kan. Jadi mereka ambil keputusan untuk balik ke kampung isteri Cik Saiful ni untuk minta bantuan daripada mak mertua Cik Saiful ni lah. Jadi bila mereka balik ke kampung, mereka ceritakan kejadian ni kepada keluarga isteri Cik Saiful ni. Jadi mak mertua Encik Saiful ni bagi cadangan supaya mereka ni rujuk kepada ustaz yang berada di kawasan kampung tu. Minta nasihat daripada ustaz. Minta orang kata air, apa-apa sahaja. Minta air untuk pagar rumah ke, apa-apa sahaja yang boleh membantu mereka ni tau. Jadi mereka ni pun pergilah berjumpa dengan ustaz. Jadi mereka ni pun dapatlah nasihat daripada ustaz. Macam mana kita masuk dalam rumah. Kita biasalah orang kata dalam rumah ni kalau kita tak nak diganggu macam ni kan, kita kena dirikan solat 5 waktu. Itu memang wajib. Lepas tu kita kena selalu mengaji apa semua kan. Di samping tu juga ustaz ada sediakan air untuk memagar rumah macam tu. Air yang dah diruqyahkan untuk pagarkan rumah. Ustaz menasihatkan kepada Cik Saiful semasa hendak merenjis air di kawasan-kawasan yang seperti mana yang dia orang kata diajar oleh ustaz tu, Cik Saiful dulu kena masuk dalam rumah tau. Maknanya isteri Cik Saiful kena duduk luar rumah dulu, bagi Cik Saiful masuk dulu, buat dulu apa yang patut, apa semua, bagi salam lah. Of course lah kan, nak masuk rumah baca bismillah, bagilah salam kan. Lepas tu barulah Cik Saiful masuk. Lepas tu Cik Saiful pun buatlah seperti yang disuruh oleh ustaz. Kemudian barulah isteri dia masuk. Masa dia sedang merenjis air dekat dalam rumah tu, kebetulan jiran datang menyapa. Bila jiran datang menyapa, jiran pun berceritalah apa yang berlaku kat rumah tu. Maksudnya rumah tu sebelum ni dah disewa oleh ramai orang, tapi tak ramai yang boleh stay kat rumah tu. Kata jiran daripada Encik Saiful ni, rumah tu paling lama pun tak sampai setahun orang akan duduk kat rumah tu. Sebab di sebelah rumah tu ada satu rumah kosong tau. Rumah kosong tu selalu mengeluarkan bunyi yang pelik-pelik.
memang betul apa yang dikatakan oleh jiran Cik Saiful tu. Sebab isteri dia pernah mendengar bunyi pinggan yang dipecahkan. Maksudnya pinggan yang sengaja dihempas. Bunyi dia macam mana? Pang macam tu. Satu pang, pang. Bunyi yang bergema. Maklumlah rumah tu kosong kan. Jadi bergema. Jadi bunyi tu sangat kuat. Sekali bunyi, sekali isteri Encik Saiful ni akan terkejut. Jadi benda tu memang betul-betul dialami oleh jiran dia yang sebelah rumah. Apatah lagi pada isteri Cik Saiful yang memang berada bersebelahan dengan rumah kosong tu. Ada lagi kejadian yang Cik Saiful alami dekat rumah sewa tu tau. Apa kejadian tersebut? Okey, satu hari Cik Saiful ni dia cuti. Jadi dia bawa 4 orang anak saudara dia untuk tidur dekat rumah tu. Maklumlah Cik Saiful dengan isteri dia masih belum dikurniakan anak. Mereka kan baru kahwin. Jadi seronoklah dia bawa anak-anak saudara dia main kat rumah dia, tidur kat rumah dia kan. Jadi untuk 4 orang bersama dengan isteri dan dia, 6 orang ni tak muat lah untuk tidur dalam bilik. Jadi mereka buat keputusan untuk tidur di ruang tamu. Ruang tamu dia agak besar. Bilik-bilik dia pun agak besar dan dapur dia agak besar. Pendek kata rumah tu memang selesa. Tapi kan disebabkan gangguan-gangguan ni, itulah yang menimbulkan rasa tidak selesa untuk penyewa-penyewa kat situ tau. Jadi akak sambung balik cerita, masa Encik Saiful dengan anak-anak saudara dia yang isteri dia tidur kat situ kan, ada satu akuarium dekat situ yang berada berdekatan dengan anak saudara dia yang hujung sekali, yang keempat yang tidur kat situ kan. Jadi masa tu mereka dah nyenyak tidur kecuali Encik Saiful. Lebih kurang anggaran tengah malam 1-2 pagi macam tu lah. Cik Saiful tak dapat nak lelapkan mata tau. Sebab dia nampak ikan-ikan dalam akuarium tu melompat-lompat, bergerak-gerak, orang kata berenang-renang dalam keadaan yang macam gelisahkan sesuatu tau. Macam tu lah kita pernah tengokkan ikan tiba-tiba melompat apa semua kan. Jadi Encik Saiful ni dia rasa tak sedap hati. Dia rasa macam ada yang tak kena tau. Dalam-dalam dia rasa tak kena tu, dia ada dengar satu bunyi. Bukan satu. Bunyi gelang kaki yang banyak dipakai oleh seseorang. Macam tu lah kan kita pernah dengar kan. Kalau dalam cerita Hindustan tu kan ada yang gelang kaki yang bila pakai menari-nari berbunyi. Macam tu lah kata dia. Lebih kurang macam tu bunyi yang berjalan di sekitar kawasan rumah dia tu tau. Bersebelahan dengan rumah kosong tu tau. Jadi masa tu Cik Saiful cakap, takkanlah pula anak saudara dia nak pakai gelang kaki sebanyak tu pula kan. Sebab bunyi keceng macam banyak macam tu kan. Jadi dia pun istighfar, dia pun selawat, dia pun bacalah apa yang dia ingat masa tu sampailah dia lena. Lepas tu perkara tersebut, maksudnya kejadian yang seterusnya masih lagi berlaku selepas tu. Walaupun Cik Saiful tadi dah pun minta, orang kata ikhtiar menemui ustaz untuk membantu dia kan. Jadi perasaan tidak selesa tu menyebabkan Cik Saiful masa tu mula mencari-cari rumah yang lain. Tapi kali ni bukan untuk sewa. Dia tekad untuk beli. Dia cakap itu adalah rezeki perkahwinan dia, rezeki kahwin lah orang kata kan. Jadi dia pun tengah sebel-sebel kebetulan masa tu untuk beli rumah tau. Jadi sementara tu dia setelah lagi rumah tu. Lepas tu kan Cik Saiful dan isteri dia ni kadang-kadang nampak kelibat yang tak boleh dijelaskan. Kelibat apa? Tapi kelibat tu macam, kalau kita rasakan macam mana tau, bila kita berjalan seolah kita diekori. Bila kita cuba perhatikan tak nampak, tak dapat jelaskan apa bendanya, apa yang diekori. Tapi kita rasa tau, dapat rasa kehadiran sesuatu selain daripada diri kita tau. Macam tu. Jadi selepas tu Cik Saiful ni memang tekad untuk beli rumah sendiri. Jadi alhamdulillah dipermudahkan, Cik Saiful dapat jumpa rumah baru, rumah yang jauh lebih selesa daripada rumah sewa dia tu dekat Rawang tu. Kali ni Cik Saiful dia beli rumah yang terletak di Bukit Beruntung.
Rawang. Dekat-dekat kawasan tu juga. Tapi tak tahulah dekat sangat ke macam mana. Tapi dekat Bukit Beruntung Rawang masa tu. Dia beli rumah memang ada ditunjukkan gambar. Tapi akak tak adalah sampai kat sini kan. Rumah dia memang akak tengok. Memang besar. Besar, selesa. Memang best rumah dia. Tapi sayang, rumah yang besar masih juga lagi Cik Saiful ni mengalami perkara-perkara mistik dan perkara aneh. Apa yang Cik Saiful dan isteri dia alami lagi selepas beli rumah baru ni? Masa dia sign perjanjian agreement dengan pemilik rumah tu, selepas seminggu rumah tu bertukar milik, pemilik asal rumah tu lah, bukan Cik Saiful lah kan. Pemilik asal dia berbangsa Cina, orangnya muda, tapi telah meninggal dunia selepas seminggu sign agreement tu tau. Meninggal semasa tidur, macam tu lah yang disampaikan oleh Cik Saiful. Jadi selepas tu Cik Saiful cakap tak naklah berfikir yang bukan-bukan ke apa ke. Jadi tak perlulah dipikirkan. Cuma keadaan masa tu lebih merumitkan proses untuk jual beli rumah tu. Dah lah proses jual beli tu dah jadi rumit. Nak masuk ke rumah tu pula, Cik Saiful ni dapat petua. Petua daripada orang tua. Ini sekadar petua tau, bukan kepercayaan. Akak tekankan lagi, ini sekadar petua, bukan kepercayaan. Di mana orang tua pesan, kalau nak masuk rumah baru ni, terutama rumah kita beli ni, nak tahu rumah tu okey ke tak okey. Jadi bersihkan rumah tu. Macam biasalah masuk rumah mestilah dengan salam. Kita orang Islam bagi salam, baca bismillah, dengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran supaya rumah tu tak ada benda-benda yang tak elok kan. Jadi bila masuk rumah tu, dah dibersihkan rumah tu, barang-barang bersih, maksudnya macam mop, penyapu apa semua, mana barang-barang untuk bersihkan rumah tu lah, macam baldi mop macam tu lah kan. Letakkan di bahagian tengah rumah. Rumah tu kan kosong lagi, belum dipindahkan barang lagi. Letak bahagian tengah rumah tu. Lepas tu Cik Saiful ni dia buat ikut tu kan. Dia letak, dia kemas rumah apa semua. Dia letak batang mop dengan baldi mop dekat tengah-tengah rumah dia. Rumah dia 2 tingkat tau. Lepas tu dia pun pergi semula ke rumah tu. Sebab dia orang pun ada proses nak kemas rumah yang lama apa semua kan. Jadi dalam lebih kurang 2-3 hari lepas tu, dia orang pun pergi semula ke rumah yang dia beli tu, yang dah dibersihkan tu. Masa tu kan, masuk je dalam rumah, perkara pertama yang mereka nak tengok tu baldi mop dengan mop yang dia orang letak kat tengah-tengah tu. Memang tak ada tau korang. Tak ada dekat bahagian tengah tu. Dia orang tercari-cari kat mana. Saling berpandangan lah antara Encik Saiful dengan isteri dia ni. Kau pandang aku pandang kau. Dalam hati tak tahulah apa yang jadi kan, apa yang rasa. Tapi mereka ni tak nak berfikir. Sebab apa tak nak berfikir? Ini bukan rumah sewa. Kalau rumah sewa, kita rasa tak tenteram, kita rasa tak selesa, kita boleh pindah rumah lain. Tapi kalau rumah beli, kita kena fikirlah benda tu dah pun kita beli. Jadi Cik Saiful dengan isteri ni pun naik dekat tingkat atas. Alangkah terkejutnya bila dia jumpa tau barang-barang macam mop dengan baldi dia tu tadi duduk dekat tingkat atas. Dah berada di tingkat atas. Sedangkan rumah tu memang hanya dia je yang pegang kunci. Rumah tu memang tak ada siapa pun yang pergi rumah tu. Okey, dia abaikan apa yang berlaku ni dan terimanya sebagai orang kata nak positifkan diri dia supaya dia tak fikir bukan-bukan. Jadi dia teruskan stay duduk kat rumah tu tau. Bila dia duduk stay kat rumah tu lebih kurang minggu yang ketiga, Cik Saiful mula rasa rumah tu macam ada orang ketiga. Mereka tinggal berdua, tapi perasaan dia macam ada orang ketiga. Boleh kita bayangkan bila kita dengan isteri kita je, tiba-tiba pula ada kelibat lain pula lalu lalang dalam rumah tu. Tiba-tiba pula ada kelibat lain pula yang berjalan-jalan dalam rumah tu. Tak ke? Meremang rasa. Lebih ditegaskan, dinyatakan lagi oleh Encik Saiful. Dia kata lebih meremang lagi bila dia tidur. Dalam keadaan dia tidur tu macam ada orang yang mengendap. Macam mana mengendap? Bukan mengendap, macam memandang-mandang ke arah dia, berdiri di hujung kaki dia. Bukan dia je alami, isteri dia pun alami tau. Maknanya rumah tu masih juga ada sesuatu yang something wrong lah dekat rumah tu. Pendek kata, memang ujian lah buat Encik Saiful dengan isteri dia. Sebab
Rumah sewa pun diuji dengan perkara-perkara yang menyeramkan. Rumah yang beli juga diuji dengan perkara yang kurang menyenangkan. Jadi Encik Saiful ni dia mendapatkan juga orang kata pandangan, pendapat dan juga nasihat daripada ustaz perubatan Islam. Ditegaskan kat sini, kita kalau mengalami sesuatu sebaik-baiknya rujuklah kepada ustaz yang memang mengamalkan perubatan Islam dan juga ustaz yang memberi ayat-ayat yang memang diambil daripada Al-Quran supaya kita tak terpesong sebenarnya. Okey, itu sekadar penambahan daripada akak. Okay, akak teruskan. Jadi Encik Saiful ni dia dah berbulan-bulan tinggal dekat rumah yang baru. Dia dah berbulan-bulan tinggal di rumah yang dia baru beli tu. Tapi dia masih belum lagi bertegur siapa. Maksudnya mungkinlah dah jumpa senyum-senyum dengan jiran, tapi masih belum bertegur antara satu dengan yang lain. Jadi masa itulah kan, kebetulan pada hari yang seterus-terusnya, ada jiran dia ni tengah basuh kereta. Jiran sebelah rumah dia sedang membasuh kereta. Jadi Encik Saiful pun ambil lah peluang tu untuk bertegur. Maklumlah, sebelum ni masing-masing orang kata jiran-jiran dekat situ, orang-orang kat situ kebanyakannya kerja siang dan malam. Siang pergi kerja, malam buat urusan rumah semua. Jadi akak akuilah, sebab akak pun berjiran dengan orang-orang yang bekerja. Memang kita susah sebenarnya nak bertegur ni sebab saling tak berjumpa, tak bertemu tau. Bila dapat peluang bertemu masa basuh kereta tu, memang Cik Saiful dia dah target. Dia memang nak pergilah bersembang dengan jiran ni sebab dah berbulan-bulan memang tak syok kan. Jadi bagi salam, sebab jiran tu Melayu, Islam, bagi salam elok-elok apa semua, tanya khabar apa semua kan. Jadi alhamdulillah sembang punya rancak, dia kata kan. Memang syok pula, tak sangka jiran ni peramah orangnya. Dalam-dalam sembang tu, tengah-tengah dia duduk basuh-basuh kereta tu kan, dia tanya, okey ke bang tinggal kat rumah ni? Ambil. Bila Cik Saiful dapat soalan, okey ke bang tinggal kat rumah ni, Cik Saiful ni nak cakap apa? Dia dah lalui tau pengalaman yang menyeramkan. Jadi dia nak bagi jawapan okey tu macam tipu pula kan. Jadi dia tersenyum lah. Bila tersenyum tu faham je lah, kawan tu pun tak adalah bagi respon lagi kan. Lepas tu Cik Saiful pun cakap lah, sebenarnya tak okey pun. Macam tu. Bila dah tak okey, jiran sebelah rumah ni pun buka cerita mengenai rumah tu. Macam biasalah, bila rumah yang macam ni selalunya penyewa-penyewa akan keluar masuk. Jiran ni pun cakap benda yang sama. Kalau abang nak tahu, rumah yang abang beli ni sebenarnya dah ramai dah menyewa kat sini. Tapi diorang masing-masing memang tak tahan bang. Tu yang saya pelik tu. Sebelum ni saya dengar yang datang rumah ni nak menyewa je. Tiba-tiba pula abang beli, rasa macam tak apalah bang, kata abang dah beli kan. Macam tu. Dalam-dalam brother tu cakap macam tu, dia pun terfikir, something wrong. Memang betul something wrong kat rumah ni. Apa lagi yang dia daya untuk terus berfikir dan terus berfikir yang bukan-bukan. Realiti dia, apa yang dilalui, memang dinyatakan oleh jiran dia, memang rumah ni something wrong. Jadi brother sebelah ni pun cakap lagi, kalau abang nak kukuhkan lagi apa yang saya cakap, maknanya kalau abang tak percaya cakap saya, macam ni lah bang. Depan rumah abang tu kan ada satu brother tau. Brother tu bawa kereta Proton Wira. Petang-petang biasanya brother tu akan ambil anak dia, sebab anak dia hantar ngasuh depan rumah ni bang. Kalau abang nak tahu lagi cerita pasal rumah abang ni, abang boleh tanya dengan dia. Sebab sebelum ni brother tu yang sewa kat rumah abang, tapi brother tu dah pindah tau bang. Saya cuma bagi tahu je, dia cakap macam tu kan. Jadi Cik Saiful ni pun ambil masa lah selepas tu. Memang dia intai betul lah depan rumah dia tu petang kan. Bila dia dah kerja shift malam tu, petang tu dia tengok kat rumah tu, so dia nampak memang betul ada kereta Proton Wira yang pergi ke rumah tu ambil budak. Tapi masa tu bukan rezeki dia lah, sebab dia target memang nak pergi sapa dengan brother Proton Wira tu. Tapi yang datang hari tu isteri dia. Jadi segan pula kan, tak tahulah nak sembang apa dengan isteri dia kan. Jadi Cik Saiful ni pun tunggu hari yang seterusnya, mungkin rezeki dia untuk jumpa dengan brother Proton Wira tu. Dia tunggu siap-siap kat situ. Keesokan petangnya hari yang seterusnya, memang betul yang parking depan rumah dia tu, depan rumah mana rumah depan je lah kan,
Memang berada Protowira. Masa tu dia pun pergilah. Niat dia memang nak bersembang dengan berada tu, memang dia nak korek rahsia lah kan pasal rumah dia ni. Tapi pergi-pergi kat situ, dia orang bersembang, dia sampai terlupa tau nak tanya. Bukan terlupa, tapi buat lupa lah nak tanya pasal rumah dia ni. Belum pun dia nak macam mana nak tanya berada ni pasal rumah ni kan. Berada tu dulu yang tanya dia tau. Berada Protowira tu tanya, macam mana rumah ni okey tak? Macam tu. Jadi memang kena time dia lah. Memang dia pun memang nak korek rahsia pasal rumah ni. Memang nak cari maklumat pasal rumah ni kan. Jadi Berada Protowira tu cakap, rumah tu dia pernah duduk. Memang betul lah dia pernah duduk kan. Rumah tu ada seorang perempuan tua yang suka berlega-lega kat rumah tu tau. Maksudnya perempuan tua tu dia kata perempuan bisu. Jadi Berada Protowira tu pun mula-mula rasa macam tak terlalu berat lah gangguan dia kan. Jadi dia pun stay lah juga kat situ. Tapi bila dia tengok ada kelainan pada anak-anak dia, dia tengok anak-anak dia tu macam sedang bermain dengan seseorang. Tapi bila ditanya, anak-anak dia memang cakap, memang tunjuk ke arah yang dia tak nampak apa. Tapi anak-anak dia bagi tahu memang dia main dengan nenek. Macam tu. Bila dah cakap macam tu, Berada Protowira tu cakap, mungkin budak ni dia mana nak tipu kan. Jadi kata-kata budak tu kita kena fikirkan juga. Memang betul ke dia main dengan seorang nenek kat situ? Rumah tu tak ada nenek pun yang menyewa Berada Protowira tu dengan anak-anak dia, lepas tu dengan wife dia. Memang tak ada perempuan tu. Jadi dari hari ke hari, bila dia tengok perubahan pada anak-anak dia macam seronok sangat main dalam rumah tu dengan seseorang. Sampai kan bila nak balik kampung ke, bila nak keluar daripada rumah tu pergi jalan-jalan ke, Wak Iman nak pergi kedai runcit pun, anak dia akan menangis tak nak ikut tau. Tak nak ikut. Nak duduk rumah, nak main dengan nenek. Macam tu. Jadi apa lagi yang Berada Protowira tu nak tunggu kan? Tu kan rumah sewa. Dia pun ada juga bawa pergi berubat dengan ustaz-ustaz, minta air penawar kan untuk anak-anak dia apa semua. Tapi tak ada jalan penyelesaian. Jadi cara yang terbaik dia cakap, dia rasa lebih baik dia pindah daripada rumah tu. Tu sebab lah dia pindah daripada rumah tu, sebab dia tak nak anak-anak dia ni makin melarat tau dengan apa yang ada dekat rumah tu. Kebetulan juga dia cakap, masa isteri dia bersalin, pantangkan anak dia yang paling kecil, jadi dia hantar balik kampung. Bila hantar balik kampung, kata Berada Kereta Protowira tu, dia stay seorang tau kat rumah tu. Waktu malam, bila dia stay seorang-seorang kat rumah tu, dia rasa macam ada seseorang yang baring sebelah dia tau. Dia memang terasa hangat-hangat, macam ada orang di sebelah dia. Bila dia berpaling, memusingkan badan, tengok orang di sebelah dia tu, dia nampak tau satu lembaga berbulu, berbadan besar, berbulu, yang memang menghadap kat dia. Kalau dia dah alami macam tu, dia memang cakap memang dengan keberadaan dia. Maksudnya masa tu dia ada anak kecil kan. Jadi jalan terbaik dia cakap memang dia usahakan juga untuk pindah daripada rumah tu. Jadi bila Encik Saiful dengar macam tu, apa lagi yang dia nak fikirkan? Dia bukan tak cuba tau. Dia cuba untuk memulihkan rumah tu, memagar rumah tu. Tapi dia juga mengalami gangguan-gangguan. Tapi gangguan dia tak adalah seteruk Berada Kereta Protowira tu kan. Sebab dia pun tak ada anak. Tak tahulah pula kot. Takutlah perempuan tua tu suka main dengan orang dewasa. Tak tahulah. Setahunya menurut kata Berada Kereta Wira tu, perempuan tua tu suka sangat main dengan anak-anak dia. Macam tu. Jadi Encik Saiful ni pun berbincang dengan isteri dia. Last word akak cuba hubungi Encik Saiful. Akak tanya, Encik Saiful ni masih stay lagi tak rumah tu lepas tu? Ataupun bagi sewa? Ataupun pindah ke macam mana? Atau jual ke macam mana? Jadi Encik Saiful cakap, selepas daripada kejadian tu, dia dah tak yakin untuk stay dekat rumah tu. Dia buat keputusan untuk jual balik rumah tu. Kemudian dia pun bertukar kerja ke Ipoh Perak dan dia pun menetap di Ipoh Perak. Jadi itu saja perkongsian yang akak terima daripada Encik Saiful. Di kesempatan ni akak nak ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful kerana sudi berkongsi cerita. Ada lagi tau cerita yang dikongsikan oleh Encik Saiful.
pengajaran daripada kisah ni, ini daripada akak lah. Kalau boleh, kalau kita nak beli rumah, kalau kita nak sewa rumah sekalipun, kita siasat dahulu keadaan rumah tu. Keadaan sekeliling rumah tu, kita jumpa dulu jiran-jiran yang berada kat situ. Kita tanya dulu, mungkin kita takkan tersalah langkah untuk membeli rumah. Pengakhiran akak cakap, berbaliklah kepada Allah. Jadi, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa untuk solat 5 waktu. Kita jangan lupa untuk sentiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah. Sentiasa berzikir. Supaya perkara-perkara macam tu dapat dijauhi. Untuk mendengar perkongsian demi perkongsian ataupun konten-konten akak yang seterusnya. Korang jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten akak yang seterusnya. Terima kasih korang kerana sentiasa setia dengan akak. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.